أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله ومقداره العظيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك يا أرحم الراحمين فقهنا في الدين زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan malam ini semuanya dalam keadaan sihat wal afiah dan dipermudahkan segala urusan dan diberikan kebaikan dan diberikan ketenangan, ketetapan agar kita sentiasa dapat menambah segala bentuk amal-amal ibadah kita, dapat menambah segala kebaikan dalam ping kita yang asli di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita boleh bawa ke sana. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan semuanya diterima oleh Allah, amin, dan tidak ditolak. Dan apa yang kita semuanya jadikan ibadah dan semuanya adalah untuk mencapai redha Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan yang merupakan taman-taman syurga yang mana Allah jermakan di dunia ini untuk hamba-hambanya yang benar-benar memahami apa itu syurga, apa itu kenikmatan di dalam syurga, dan apa itu yang membawa jalan ke syurga. Dan malam ni insya-Allah kita sambung 40 hadis jalan ke syurga, muka surat 21 dan 21 kita tengok apakah lagi langkah-langkah untuk kita terus melangkah ini untuk menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan 8 langkah yang sebelum tu kita dah dapat lalui dan kita dapat lakukan, dan insya-Allah malam ni 9 hadis yang ke-9 muka surat 21 langkah-langkah seterusnya. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sa'id radhiyallahu anhu berkata, Abu Sa'id ini sahabat Nabi ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin, tidaklah seseorang hamba yasumu berpuasa jalan Allah illa melainkan ba'adallahu bizalikal yaum, Allah akan menjauhkan mukanya pada hari itu, wajahu anin nar, dari api neraka, sab'ina kharifan, sejauh 70 tahun, disebabkan puasa pada hari itu. Tuan-tuan dan dirahmati oleh Allah, hadis yang pertama malam ni ada last Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada kisah tak kiralah mana-mana hari satu hari di bulan Ramadan tu dia berpuasa, dia berjuang fi sabilillah, jihad untuk melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala.
puasa sambil berjuang fi sabilillah. Ada 3 step. Dia puasa, dia berjuang fi sabilillah. Okey. Dia berpuasa, dia berjuang fi sabilillah. Okey. Bukan harinya itu, hari dia puasa itu. Maksudnya diri dia. Daripada api neraka 70 kharif. Apa maksud dia? 70 tahun. Tuan-tuan dan dirahmati oleh Allah. 70 tahun di akhirat. Di dunia tak lama mana. Tapi 70 tahun di akhirat. Satu hari di akhirat maknanya 1000. Satu hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Cuba bayangkanlah 70 kali 1000. Jadi tuan-tuan dan dirahmati oleh Allah, yang pertama ni itulah kelebihan orang yang berpuasa di bulan Ramadan dan dia berjuang fi sabilillah. Api neraka. Apa maksud dia? Orang yang macam tu, kaki dia walaupun dia berjuang berjihad fi sabilillah, mungkin dia syahid, mungkin dia menang, dia tak ada masalah. Yang penting itulah dia, kaki-kakinya sedang melangkah ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam masa yang sama Allah akan jauhkan dia daripada neraka sejauh-jauhnya. Bilangan di sini tuan-tuan bukan menunjukkan dekat. Bilangan di sini bukan menunjukkan 70 tu, tetapi menunjukkan jauhnya seseorang yang berpuasa di bulan Ramadan yang berjuang fi sabilillah. Jauh daripada api neraka maknanya dia dekat dengan syurga Allah. Dua, an Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan, sesungguhnya dalam syurga terdapat satu pintu yang disebut sebagai ar-rayyan. Nama pintu tu nama Rayyan. Yadkhulu minhu as-saimuna yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti bukan sekarang, hanya orang yang berpuasa sahaja dapat memasuki pintu itu. Puasa bila? Puasa. Allah sediakan pintu itu. Yuqalu, akan ditanya ataupun dipanggil, aina as-saimun, di manakah orang-orang yang berpuasa? Dipanggil itu orang yang berpuasa. Fayaqumun, orang yang berpuasa akan bangun. Waktu tu bukan boleh main-main, tak ada siapa pun nak main-main. Ya, nama aku mengkik kah? Tak. Maksudnya siapa sahaja yang dulu dia berpuasa di dunia, automatik bila disebut saja zap bangun. Macam tu. Mana orang-orang yang jahat, tup. Macam tu. Mana orang-orang yang rajin solat, tup, bangun macam tu. Mana orang-orang yang berpuasa, pup, bangun. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, lalu orang masuk syurga melalui pintu Ar-Rayyan, maka pintu akan ditutup. Fa iza dakhalu ughliqa, apabila mereka masuk semuanya ditutup. Falam yadkhul minhu ahadun. Itu. Jadi jelas di sini tuan-tuan, hadis ni menunjukkan pintu Rayyan khas untuk orang yang berpuasa. Maka bila dah orang yang berpuasa di dunia tu dah masuk habis dah, ditutup dan tak ada siapa pun boleh masuk pintu tu. Orang solat pun tak boleh masuk pintu tu, orang rajin sedekah pun tak boleh masuk pintu tu. Dia kena masuk pintu dia. Maka senang. Ni pintu VVIP. Orang lain tak boleh masuk. Ini pintu wanita. Orang perempuan je boleh masuk. Ni pintu lelaki. Orang lelaki je boleh masuk. Macam itulah di sana. Pintu Rayyan saja yang dibenarkan masuk. Jadi orang yang berpuasa. Jelas hadis ni.
Tiap-tiap hari puasa kita duduk dengar pintu Rayyan, babur Rayyan, itulah dia. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat besar pahala dan faedahnya. Kita tak nafi dan memang disebut. Kita tengok. Ibadah lain kita dikurniakan pahala di antara 10 hingga 700 pahala saja. Betul? Kita buat ibadah apa? Satu kebaikan akan dan 10 itu akan tu. Kan disebutkan dalam ayat Quran kan, seperti mana tangkai, satu tangkai itu dipecah-pecah sehingga menjadi 700 pahala. Pahala ibadah lain. Okey, itu satu. Namun pahala puasa dirahsiakan oleh Allah. Kenapa? Allah akan mengurniakan pahala puasa sebanyak-banyak tanpa dapat dihitung oleh makhluknya. Itulah rahsia dia yang kita dapat tahu. Kenapa Allah Ta'ala tak tentukan pahala puasa? Dan Allah Ta'ala sebutkan, aku akan ajzi bihi. Aku akan balas sendiri pahala kepada orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Hak tu selalu kita dengar hadis tu kan. Berapa? Tak tahu. Hikmah dia apa? Apa kita pun tak tahu. La yuhsa. Tak. Hanya puasa. Kenapa banyak tuan-tuan? Puasa ni mengakibatkan hawa nafsu boleh tumbang. Itu besar dia. Dalam diri kita yang besar tu siapa dia? Yang duk ganggu kita yang paling utama tu siapa dia? Nafsu. Iblis tu yang mana nafsu inilah yang akan sambut. Kalau nafsu tak sambut, mai pilah macam mana pun tak akan disambut, tak akan berjaya. Betul tak? Mai macam-macam mana kat luar sekalipun tak elok. Tapi kenapa terjebak? Kerana dalam ni yang tak elok. Orang kutuk kita, kita pun kutuk sama. Nampak tak? Masalah dia adakah masalah orang kutuk? Tak. Masalah dia diri kita sendiri yang tak boleh kawal. Maka kita pun balas balik. Kutuk kat dia balik. Jadi masalah dia yang paling besar adalah nafsu ni. Jadi itu sebabnya di antara hikmah lagi Allah Ta'ala bagi pahala puasa besar. Sebab puasa boleh sebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam kepada syabab. Ya syabab, ya ayyuhas syabab, wahai pemuda. Kan? Sila falyatazawwaj. Kalau tak ada puasa, kalau tidak sembahyanglah tahajud banyak-banyak. Tak. Kan? Betul tak? Tutup mata kamu tu sudut tengok. Tak. Tapi dia kata puasa. Kenapa? Nabi sebut. Kenapa suruh puasa? Nabi sebut sebab dia. Sebab puasa itu boleh menundukkan pandangan, boleh menundukkan segala-galanya. Itu pesanan kepada puas. Maka oleh kerana itu puasa di antara amalan yang pahala yang luar biasa yang Allah bagi. Kita pun tak tahu banyak mana hak Allah Ta'ala. Allah akan nilai sendiri peratus dia. Mungkin dia akan dapat lebih daripada solat. Mungkin dia akan kurang daripada pahala solat. Mungkin dia akan dapat pahala yang luar biasa seumur hidup dia cukup. Mungkin kita tak tahu. Boleh memenuhi timbangan di akhirat nanti yang mana tidak boleh diberatkan yang tak elok. Yang elok saja. Mungkin kita tak tahu. Pahala itu cukup luar biasa. Jadi oleh kerana itu, jaga elok puasa Ramadan kita. Sebab itu puasa yang wajib. Yang mana puasa tersebut kita kena jaga sebab satu wajib dan satu lagi. Kerana puasa itu, teruskan,
separuh kesabaran. Ni dalam hadis yang lain, puasa itu adalah separuh daripada kesabaran. Kenapa? Kerana dia dapat menundukkan hawa nafsu. Kenapa kita tak sabar? Sebab hawa nafsu kita itu yang mengongkol diri kita, yang menguasai diri kita. Itu ditunduk. Tidak. Kenapa kita tak berapa nak semangat buat ibadat? Sebab nafsu kita. Kenapa kita balas balik orang kata kat kita? Sebab nafsu kita. Kenapa kita susah nak dengar cakap? Sebab nafsu kita. Tak ditunduk. Pun sikit. Sebab kita tak menunduk. Jadi oleh kerana itu, kenapa? Semuanya hawa nafsu yang tak ditunduk. Jadi oleh kerana itu, puasa jalan penyelesaian dia. Kan? Itulah pahala yang paling banyak dan besar. Sembahyang, kalau kita sembahyang, masih lagi hawa nafsu ada dekat sana. Dalam sembahyang kita boleh riak, dalam sembahyang kita boleh sum'ah, dalam sembahyang kita boleh hasad dengki lagi. Betul tak? Tapi dengan puasa yang sifat yang tak elok, walaupun pada peringkat awal masih ada, tetapi puasa sehari, 2 hari, 3 hari, dia akan menunduk segala keegoan yang ada dalam kita. Cuma ada orang tanya, kenapa orang berpuasa tapi kesan dia tak ada? Sebab bukan salah puasa. Bukan salah ubat, tapi salah orang yang mengambil ubat tu. Mungkin tak cukup dos. Mungkin dos dia terlebih. Bila nak sembuh? Itu masalah dia. Bila masalah dia, maknanya kenapa dia puasa tak berkesan? Mungkin masalah dia ada masalah. Masalah dia, cara dia dia menghidupkan Ramadan itu macam mana? Itu semua boleh memberi kesan kepada ibadah puasa. Kenapa Allah Ta'ala bagi ibadah puasa disertakan dengan ibadah yang lain? Terutamanya tarawih dan kena jaga akhlak. Kenapa? Sebab nak memperlengkapkan puasa. Kalau kita tak jaga, salah kita. Okey. Teruskan. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 10. Innama sesungguhnya orang-orang yang bersabar akan disempurnakan pahala mereka dengan tidak terkira banyaknya. Maka Allah bagi orang yang begitu, puasa yang ada kesabaran, Allah akan bagi pahala yang tak terhingga, bighairi hisab. Maksudnya ajrahum bighairi hisab, pahala yang tak terkira banyaknya. Berapa? Terserahlah kepada Allah. Mungkin dia bagi pahala yang banyak itu yang menyebabkan seseorang itu di akhirat nanti masuk syurga tanpa hisab. Mungkin boleh. Sebab itu di antara anugerah yang Allah nak. Wajib, apatah lagi yang sunat, kita usahakan. Okey, teruskan. Puasa bukan sekadar menahan lapar dan dahaga sahaja. Hak tu definisi puasa. Untuk nak bagi nama orang puasa. Dalam kitab fiqh kan, menahan diri daripada lapar dan dahaga. Sebab itu definisi puasa. Sebab puasa ni amalan zahir. Kita duk diam begitu je. Tak. Nak semayang, kena niat. Kena ada takbir. Kena fatihah, rokok, tidal. Itu perbuatan zahir tu kena bagi clear. Terusnya. Begitulah juga puasa. Puasa pada definisinya menahan lapar dan dahaga sahaja. Dan juga perkara-perkara yang membatalkan. Itu. Adakah itu mencapai maksud puasa? Tak. Itu baru namanya puasa. Itu baru namanya diri puasa. Yang kalau kita buat, nama kita orang yang berpuasa. Terima ataupun tak,
Itu ada tambahan. Jadi oleh kerana itu, ulama minum dan perkara yang membatalkan. Di situlah kita nampak. Tetapi perlulah juga menjaga seluruh anggota badan dari melakukan dosa. Puasa, orang biasa dengan orang yang ada ilmu lain. Berpuasa dengan orang yang ada penghayatan lain. Orang yang tiada penghayatan, sama ada dia ada ilmu ke tak ada ilmu ke, puasa dia apa dia? Tak makan, tak minum, tak buat benda-benda yang batal. Waktu daripada terbit fajar sampai terbenam. Lepas tu dia hantam, Masya Allah, Tabarakallah. Kalau tak buka puasa, tak cukup perut dia, dia tambah lagi nanti lepas tu. Dia dah senggang banyak kan, dia tambah lagi. Nampak tak? Jadi, itu puasa orang yang tiada penghayatan. Tak kira lah dia ada ilmu ke tak ada ilmu, kalau dia puasa macam tu, maknanya puasa dia tiada penghayatan. Ini untuk ingatan kita bersama. Saya tak kata puasa dia tak terima. Puasa orang yang tiada penghayatan. Puasa orang yang muka, alim ke tak alim ke, kalau dia puasa, dia berdai lebih kurang macam tu, itu puasa yang tiada penghayatan. Sekadar puasa pada zahir, bagi lepas tanggungjawab, sudah habis puasa raya. Titik. Tahun depan puasa, tahun sekali lagi puasa, ada hayat puasa, tak ada hayat, innalillah. Titik. Cukup. Betul tak? Itu puasa yang tiada penghayatan. Tapi kalau puasa yang ada penghayatan, bukan sakit, dia rajin surau ke tak rajin ke, alim ke tak alim, kalau ada penghayatan, dia berpuasa seperti biasa, kemudian bukan dia, nafsu dia, jiwa dia, zahir dia sakkan. Maksudnya dia akan jaga daripada perbuatan-perbuatan lara, lalai puasa. Ingat tu lah, lara, lalai puasa, dan juga apatah lagi yang maksiat. Lagilah dia jauh. Hak lara, lalai, merapu tu pun dia pun tak mau. Dia akan jaga mulut dia. Tu Nabi kata tu. Ini so'im tu. Suruh kata kan. Jangan cakap. Jangan. Bagi tahu ana sa'im, aku puasa. Kalau orang ada nak ajak cakap tak elok, kata kita tak elok, ini sa'im, aku puasa. Sebab apa? Nak jaga puasa supaya mulut jangan bagi rosak puasa. Tangan, mata macam tu. Tu disuruh kita banyak melihat Quran, banyak orang dengan diri kita, dan semua tu kena jaga. Itulah baru ada puasa penghayatan. Kalau dalam kitab tasawuf dia sebut khawas, puasa orang yang khawas. Yang lebih hebat lagi khawasul khawas. Jadi puasa orang awam ni, kita kata puasa tiada penghayatan. Maknanya puasa sekali. Tak ada ilmu. Banyak ke sikit. Tapi insya-Allah kita kena tanam dalam diri kita snacks puasa, dan kita boleh latih dalam puasa sunat. Aku nak puasa dengan penuh penghayatan. Sekadar apa yang aku tahu, puasa tahap telinga aku, mata aku, apa aku semua. Tuan-tuan, kalau untuk puasa sunat kita mampu buat macam tu, alhamdulillah. Tapi kalau puasa sunat kita tak mampu nak puasa, satu lagi buat. Puasa daripada jangan duk cakap benda yang merapu. Kita tak puasa sunat, kita tak puasa sebab puasa sunat dia pun kita pun malas, tak apa. Tapi ingat, kena jaga satu lagi, puasa mulut, jangan duk cakap. Puasa tangan, jangan duk buat benda merapu. Ingat, mata, puasa mata. So, kena puasa. Faham kan? Puasa orang sakit tu. Macam itulah juga mata, telinga kita tu. Usaha kita.
Aku nak puasa mata aku, nak puasa telinga aku, puasa semua. Kan? Nak cakap benda yang tak elok, aku puasa mulut ni. Maksudnya aku nak jaga mulut. Aku nak tahan mulut tu daripada apa? Daripada cakap merapu, cakap benda keaiban orang, bercakap menyentuh segala benda-benda yang tak elok lah, buang. Sebab benda tu Nabi tak pernah mengajar kita untuk jadikan tabiat dalam kehidupan. Dan seluruhlah anggota kita. Apatah lagi kalau kita dapat berpuasa perut kita supaya tahan makan, minum, lapar. Kemudian kita boleh puasa daripada tak sangka buruk dengan orang, tak syakwa sangka, tak dengki, tak apa. Kita puasa semua tu, insya-Allah kita menjadi hamba yang terbaik. Hatinya bersih, amalannya bersih, doanya mustajab, dirinya diredai oleh Allah. Semuanya. Apatah lagi di zaman hari ini, zaman yang serba fitnah luar biasa, yang Nabi sebut seperti gelapnya malam itu. Fitnah yang datang bertimpa-timpa sepertinya gelap. Depan mata kita ni tak nampak. Gelap sangat lah. Itulah dia yang berlaku supaya kita selamat daripada benda yang tersebut. Okey, tuan-tuan, kita teruskan lagi. Allahu Akbar. Puasa ni lah, kita nak supaya yang terbaik. Kita tak mau, kita dah hidup lama dah dengan puasa ni. Dengan amalan puasa ni. Alhamdulillah, syukur. Tapi upgrade sikit. Puasa bukan sekadar tahan, makan, minum daripada perkara yang membatal. Tapi aku nak kena juga tahan daripada mata aku kena puasa, telinga, hidung, mulut, hati pun nak kena puasa tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari. Sampailah sampailah mati ya. Macam itulah di sisi Allah. Lebih-lebih lagi hati kita tu. Puasa hati kita. Jangan duk sangka buruk, jangan duk macam-macam lah, tak ikhlas, riak, sum'ah, apa. Sah tu, kita buang semua. Kita usaha sikit demi sedikit, kita ganti yang terbaik. Maka kita berjaya. Itulah namanya puasa. Menahan, kan? Menahan daripada benda-benda yang tak top up. Barulah puasa kita terbaik di sisi Allah. Barulah kita nak dapat pahala bighairi. Itu. Kita teruskan perenggan yang seterusnya. Orang yang berpuasa pada jalan Allah, berjuanglah. Kalau zaman Nabi mengangkat senjata menentang kafir-kafir Quraisy ataupun kufar-kufar yang ada di luar, yang mana mereka menyerang agama Islam dan menyerang Islam, menyerang umat Islam pada ketika itu. Okey. Orang yang berpuasa pada jalan Allah ialah, kalau hari ini orang yang berjihad di jalan Allah, yang mana menyampaikan, menegakkan kalimah Allah, itu pun dianggap sebagai berjihad. Menyampaikan ilmu dianggap berjihad. Mencari ilmu, jihad. Jadi jihad ni dalam konteks yang luar biasa. Mengangkat martabat Islam dan umat Islam, itu adalah jihad. Walaupun dia tak letak nama dia macam tu, barulah dinamakan berjihad. Jadi macam-macam bentuk. Okey, tak apa. Jadi ada dua bentuk lah. Okay. Jadi orang yang berpuasa pada jalan Allah ialah mereka yang berpuasa dalam peperangan. Ini pada zaman Nabi SAW ada dua bentuk. Yang paling famous iaitu dalam peperangan. Mereka sanggup berlapar dan dahaga walaupun sibuk dengan menghadapi musuh
Perangan Badar, tuan-tuan tahu, peperangan yang pertama yang mana orang Islam waktu tu tak ada kelengkapan, baru sampai di kota Madinah, diwajibkan puasa pada tahun kedua. Kan? Tahun kedua baru 2 tahun kat kota Madinah, 2 tahun baru Nabi merintah. Lepas tu nak kena berhadapan dalam perang Badar tu. Allahu Akbar. Lepas tu Uhud, lepas tu seterusnya. Dalam perang Badar, tuan-tuan, kelengkapan tak ada, orang Islam tak banyak. 300 lebih, sikit saja nak banding dengan orang kafir Quraisy, dengan tentera dia banyak. Tetapi sampai Nabi berdoa kemenangan, maka tidak ada orang yang akan menyembah engkau selepas ini. Kira satu doa yang munajat yang luar biasa lah. Allah bagi kelebihan kepada ahli Badar. Ahli Badar orang kira kita kata perang tu orang pun baru masuk Islam. Semua sahabat-sahabat kan baru memeluk Islam tak lama mana. Okay. Lepas tu Allah Ta'ala bagi istimewa sungguh kepada Ahlul Badar. Ahlul Badar ni Allah ampun dosa mereka. Kita nak kata maksum, taklah, sebab maksum ni Nabi. Tetapi kalau di kalangan mereka ada buat dosa, dimaafkan. Walaupun kita kata dosa menggugat negara. Waktu tu kan ada seorang sahabat Nabi, saya lupa, dia ada kepentingan di kota Mekah sebab dia takut keluarga dia di sana diapa-apakan. Lalu dia pun menyampai maklumat kepada sana supaya keluarga dia selamatlah, ada kepentinganlah di ahli Badar. Lalu dia pun hantar maklumat melalui seorang perempuan yang buh maklumat dia dalam sanggui kepala ni. Siapa nak perasan lah, orang perempuan orang tak cek sangat. Tapi Nabi tahu, Allah hantar. Nabi tahu. Dan Nabi tahu, suruh tangkap perempuan tu. Lalu perempuan tu pun bagi tahu lah. Kan? Perempuan tu pun bagi tahu. Laki ni suruh. Allahu Akbar. Pegang. Rasulullah pegang dia, tangkap dia. Sayyidina Umar tak cakap banyak je. Orang macam tu dianggap sebagai apa? Pembelak lah. Pengkhianat negara lah kita kata. Jangan sensitif lah. Sebab kita baru habis mengundi kan. Tak ada apa. Ni dalam bab macam ni. Lepas tu, Sayyidina Umar tak cakap banyak. Orang macam hidup. Tapi Rasulullah kata, sabar. Ni ahli Badar. Ahli Badar, Allah maafkan dosa mereka. Sayyidina Umar kata, Allahu Akbar. Memang betul. Ahli Badar, Allah ampun. Dan bukan semua sahabat boleh pergi Badar waktu tu. Jadi siapa yang jadi Ahlul Badar, cukup bertuah. Jadi salah satu daripada kisah tu, yang itulah Nabi kata, dia Ahlul Badar. Jangan apa-apakan dia. Allah dah memaafkan mereka. Sebab pengorbanan mereka luar biasa terhadap Islam. Di awal Islam berkembang di kota Madinah. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Jadi nak bagi tahu apatah kenapa kelebihan lagi kemungkinan mereka pada ketika itu dalam keadaan berpuasa. Kan Ahlul Badar, peperangan Badar berlaku dalam bulan puasa kan. Cuba bayangkan senjata tak jutu. Puasa tu bukan banyak kali puasa, first puasa nak angkat perang pula. Kalau orang munafik kata kau pergilah. Kan orang munafik tak pergilah. Tapi sahabat Nabi kental. Maka wajarlah Allah Ta'ala bagi keampunan kepada mereka. Mereka pun manusia, ada kesilapan. Walaupun kesilapan tu besar, tetapi Allah memaafkan. Dan itu pengakuan daripada Nabi SAW. Maka itulah keberkatan yang ada, yang Allah bagi kepada ahli. Dia ada bilangan dia. Saya pun tak ingat. Ada ulama' susun nama-nama sahabat yang menjadi Ahlul Badar tu. Lalu dijadikan sebagai doa tawassul bagi orang yang membenarkan. Okey, teruskan.
Mereka mendapat pahala yang sangat besar, iaitu 1 hari berpuasa pada jalan Allah akan dijauhkan mukanya dari api neraka 70 tahun. Ini jelaslah sahabat Nabi yang berpuasa, kemudian berperang jihad fi sabilillah, dapat jauh daripada neraka. Itulah yang sebabnya saya kata jauh daripada neraka 70 tahun itu menunjukkan jauh sungguh. Maknanya dekat dengan syurga. Bila jauh neraka, syurga lah, tak ada nombor 3. Ada 2 aja. Maknanya syurga lah tempat mereka. Sampai di dunia pun mereka buat kesilapan, Allah ampun, siap-siap dah. Ampun, siap-siap dah. Tapi Allah peliharalah. Itulah kelebihan Ahlul Badar. Okey. Namun teruskan, jika puasa itu akan menyebabkan tewas kepada musuh, maka ketika itu mereka wajib berbuka. Tak dibenarkan. Ini kan hukum puasa berlaku, tapi dalam ayat Quran pun kan, kalau tak mampu, bukalah. Tapi sahabat tidak. Kan puasa kalau kita dah berperang, tak mampu, bukalah. Sampai kalau kita kena buat kerja penat-penat, sampai tak. Itu hukum bagi orang tu je lah. Semangat jiwa kental, mereka teruskan dengan berpuasa. Teruskan. Perenggan yang terakhir. Pintu Ar-Rayyan. Hadis yang kedua. Di nama Ar-Rayyan. Rayyan ni maknanya yang hilang dahaga. Maksudnya yang penghilang dahaga dia panggil. Disediakan kepada orang yang rajin berpuasa fardu dan hak fardu tetaplah, hak sunat kita kena top up. Jadi bukan senang nak puasa ni. Orang perempuan rajin puasa, alhamdulillah. Orang lelaki ni ada rajin ada tak rajin kan. Hak siapa rajin syukur, alhamdulillah. Kan? Mungkin rajin kot lain kan. Tak apa, tapi kalau rajin syukurlah, alhamdulillah. Lebih-lebih lagi hak pencen kan. Bukan buat kerja apa pun kan. Boleh puasa. Tapi hak tapi tu yang penting tu. Hak tapi tu yang mahal tu. Syukurlah kalau tapi boleh puasa tu. Kalau tak boleh. Kalau boleh, alhamdulillah, ya Allah, engkau permudahkan aku sungguhlah jadi puasa. Aku heran tengok orang susah nak puasa. Terus ada heran lah sebab Allah bagi mudah dekat engkau, teruskan. Hak orang yang lain tu kadang-kadang aku tengok heran, dia tu ustaz tapi malas puasa sunat. Nak buat macam mana? Kan? Semangat puasa tu tak sampai lagi. Tapi mungkin dia semangat kot lain. Aku ni biasa-biasa tapi rajin puasa. Buatlah. Alhamdulillah. Syukur. Allah nak bagi kat engkau pintu tu. Ambil. Jangan pula aku rajin. Rugi. Dah ustaz tu rugi, kita pun nak tumpang rugi dengan dia sama. Mungkin ustaz tu ada pintu lain masuk nanti. Kita melepas pintu lain pun tak, pintu puasa pun tak. Melepas dua-dua, betul tak? Jadi kalau kita rajin, kita tengok kawan tu malas, biar ambil kat dia. Aku alhamdulillah Allah pilih aku pintu ni, aku kena buat sungguh-sungguh. Kan? Mungkin dia pintu sedekah. Lainnya bab makan ke bawah. Jadi jangan duk tengok orang. Apa yang Allah bagi kat kita mudah, jalan saja. Itu rezeki kita. Teruskan. Azan, sini. Boleh tak masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Alhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wala